Baik, kita akan lihat peranan yang dimainkan oleh Abu Bakrin radhiyallahu anhu di dalam Suluh Hudaibiyah atau perjanjian Hudaibiyah, satu kawasan tanah halal. Hudaibiyah adalah tanah halal, bukan tanah haram. Lebih kurang 22 kilometer daripada kota Makkah. Dinamakan juga dengan As-Sumayshi, Hudaibiyah atau Sumayshi. Dan bila kita datang daripada Makkah, maka ada batu sempadan yang besar di sebelah kiri jalan. Batu sempadan tanah halal dan tanah haram, di mana kita masuk saja tanah halal tu, itulah Hudaibiyah, itulah Sumayshi. Dan akan kita lihat kisah ini, peranan yang dimainkan oleh Abu Bakrin ketika berlaku kekecohan yang timbul akibat daripada peristiwa ini. Baik, pada tahun ke-6 Hijrah, bulan Zulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Baitullah dengan maksud ziarah, yakni umrah, bersama rombongan sahabat yang berjumlah 114 orang. Sekali lagi berlaku kesilapan di situ. Bukan 114 orang, tetapi 1.400 orang. Tolong potong dan gantikan dengan 1.400 para sahabat. Baik. Pergerakan ini menuju ke Baitullah ini untuk mengerjakan umrah adalah bermula dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kali telah kita sebut bahawa mimpi para nabi, para rasul adalah dipanggil ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah, bukan ru'yah, tak mau ada ha. Kalau ru'yah, yang tu nak puasa, nak raya, tengok anak bulan. Ru'ya sahaja. Ra'a ru'ya, iaitu melihat dalam mimpi. Dan sadiqah, mesti ada huruf mat. Sadiqah baru betul di sudut lughah bahasa Arab. Ru'ya sadiqah. Kalau sebut ru'ya sadiqah, tak betul. Sad mesti ada mat selepas dia huruf alif. Sadiqah, iaitu mimpi yang benar. Baik. Mimpi nabi-nabi, rasul-rasul benar berlaku. Al-Quran memaparkan kepada kita ru'ya sadiqah, mimpi yang benar,
mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Di dalam surah Yusuf, ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mimpi yang dibenarkan Allah 40 tahun sesudah itu. Allahu Akbar. Sehingga hampir buta mata Nabi Yaqub alaihi salam kerana menangisi kehilangan Yusuf. Yusuf bermimpi pada usia 6-7 tahun, melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya tunduk sujud kepadanya. 40 tahun kemudian Allah membenarkan mimpi itu. Mimpinya umur 6 tahun, 7 tahun. Benarnya, nampaknya 40 tahun sesudahnya. Ini para nabi, para rasul. Setelah Allah mengenakan ujian kepada Nabi Yusuf, dijual di pasar di Mesir, digoda oleh Zulaikha, bid'a sinin, berada dalam penjara selama 7 tahun, dihumban dalam penjara 7 tahun, akhirnya dikeluarkan dengan izin Allah menjadi wazir, menjadi menteri keuangan Mesir. Akhirnya itulah yang terjadi. Allah membenarkan mimpinya. Kesemua adik-beradiknya datang semula, rejoin balik dengan ibu ayah dia yang telah dia mimpi pada usianya 6 atau 7 tahun. Ini mimpi yang shadiqah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ayat 102 surah As-Saffat. Mimpi Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail alaihi assalam bukan sekadar mimpi yang shadiqah, tetapi menjadi syiar ibadah, ibadah korban, sunat muakkadah di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetapi menjadi wajib pada sebahagian mazhab yang lain, terutama mazhab Imam Hanafi. Ibadah korban dihukum wajib. Mimpi yang benar, menyembelih anaknya Ismail. Ada juga mimpi, sebelum kita tengok mimpi Nabi, yang menjadi asbab untuk Nabi bergerak dan akhirnya termeterai Hudaibiyah. Ada juga mimpi di kalangan orang-orang awam, dan mimpi ini benar. Contoh ayat 36 surah Yusuf alaihi salam, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuklah bersama-sama dengan dia. Wa dakhala fi'lun madhi, telah masuk. Dakhala adalah huwa. Huwa ialah lelaki. Kalau perempuan dakhalat mesti ada ta. Wa dakhala, telah lelaki itu telah masuk. Man huwa, siapa dia dakhala itu? Yusuf alaihi salam.
Wa dakhala ma'ahu, ma'a bersama, hu tu dhamir ganti nama. Siapa? Nabi Yusuf. Masuk bersama dengan Yusuf sijna, ke dalam penjara. Masuk dalam penjara. Yusuf alaihi salam masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara itu khabar bagi Nabi Yusuf. Belajar sikit basic Arab. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Kalau waqaf fatayan, masuk dalam penjara. Makna apa? Nabi Yusuf masuk, dah cek semualah, biasalah masuk penjara. Cek semua barang-barang simpan, ceklah tanda-tanda di tubuh apa semua. Bila Nabi Yusuf masuk, ma'ahu bersama dia masuk fatayan, 2 orang pemuda. Maknanya sekali masuk dalam sel tu 3 orang lah. Nabi Yusuf dan 2 orang penyangak. Yang 2 orang ni memang kawat. 2 orang ni gangster. Masuk sekali, muka ni koyak-koyak, jenis Gihin Haisan punya Long Jaafar punya cerita lah. Samsing dulu, koyak-koyak muka. So apa jadi? Allah Ta'ala terus cerita. Qala ahaduhuma, lalu berkatalah salah seorang daripada dia kata ke Nabi Yusuf, inni arani a'siru khamra, sesungguhnya saya telah bermimpi, a'siru khamra, saya memetik buah anggur dan saya perah jadi arak. Seorang pula jawab, wa qala al-akhar, seorang pula kata, seorang lagi kata, saya pun mimpi juga wahai Encik Yusuf, saya pun mimpi. Saya mimpi ahmilu fawqa ra'si khubazan ta'kulu tayru minhu. Saya mimpi saya berjalan dan saya bawa roti atas kepala saya. Khubazan makna roti yang panjang, macam gardenia RM1 lebih itulah. Tu khubazan, duk atas kepala dia. Datang burung, tak kulut toir, burung tu makan, minhu, burung tu dia makan separuh. Dia makan separuh, dia tak makan semua. Hak makan semua orang Melayu dia rasuah kuat. Dia minta ke darah siang malam, rasuah sana, rasuah sini, naik letih. Kita baca surat khabar cerita rasuah, menyampah betul. Burung ni makan separuh. Mimpi Nabi Yusuf benar tak? Benar. Yang a'siru khamra, yang perah anggur ni, kamu nanti keluar istana, kamu jadi pelayan di raja. Kamu dapat kerja, kamu jadi pelayan di raja. Kamu layan raja hidang arak. Sungguh dia keluar tu dapat kerja. Yang kamu ni nasib tak baik, hak bawa roti burung makan separuh, kamu nanti akan dipenggal kepala, hukum bunuh. Jadi sungguh dia keluar, dia merompak, dia mencuri, kena tangkap. Tengok orang yang sama, raja bosan, pancung terus. Puas. Mimpi gangster tapi betul. Itu yang ulama bahas. Antaranya Ibnu Sirin, dia menyebut, ni ulama Madinah yang hebat. Ibnu Sirin kata, di antara mimpi yang benar adalah mimpi menjelang waktu subuh. Katalah subuh kita 6.24, 5.45 mimpi pergi melawat tanah perkuburan. Pasang
Contohlah 5.45 pi melawat kilang batu. Pi melawat kilang batu Nisan. Ini pandangan Imam Ibn Sirin. Pukul 6 tu. Lagi syok pukul 6 lah. Pukul 6 tu siap beli kain kapan. 5.45 pi melawat kilang batu Nisan. Pukul 6 pi beli kapan. Dia dah. Ini pandangan Ibn Sirin. Mimpi menjelang subuh. Tapi ada lagi yang seronok, tuan-tuan. Sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala. Kitab yang berjudul Ziarah ke Alam Barzah. Tebal tu kitab dia. Ziarah ke Alam Barzah. Di antara bab yang Al-Imam As-Suyuti letak dalam kitab itu, satu tajuk, apa dia? Roh orang hidup dapat bertemu roh orang mati. Tuan baca bab tu dengan hadis, dengan riwayat komplit. Tajuk tu cerita apa? Kata Al-Imam As-Suyuti dengan dalil-dalil dia bawa, bahawa sesungguhnya roh orang hidup boleh berjumpa dengan roh orang mati. Kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam bab itu, dalam tajuk itu, Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan, apa-apa saja perbualan di dalam pertemuan itu, iaitu kita tidur, tiba-tiba kita mimpi jumpa arwah ayah kita. Itu maksud Imam As-Suyuti. Roh orang hidup jumpa roh orang mati. Kita mimpi jumpa arwah ibu kita. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, apa saja perbualan yang berlaku dalam mimpi itu, iaitu kita jumpa orang yang dah mati, kata Imam Ibn Al-Qayyim, perbualan itu adalah benar. Contoh, tuan-tuan mimpi jumpa arwah ayah, segak arwah ayah dengan jubah, dengan serban, tengah isap rokok. Okey tu. Kan? Bagus punya, tengah duk balik rokok, dia senyum kat kita. Kita pun duk perhati rokok tu, jenama tu kita kenal sebab kita pernah beli untuk dia. Tapi kalau jumpa arwah ayah, baju koyak rabak, pakai baju Melayu compan camping, pakai kain pelekat koyak-koyak, sedih aja, kusut masai rambut dia. Tuan-tuan, buatlah sesuatu, wakaf ke, sedekah baca Yasin ke, sampai no. Jumhurul ulama menghukumkan sampai bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Jumhur. Ada seorang ulama yang kita hormat pandangan dia. Dia kata tak sampai. Dia kata yang sampai sedekah. Sedekah sampai. Kita sedekah, kita kata, ya Allah, aku niat pahala sedekah ni untuk arwah ayahku, sampai. Yang sampai haji, badal haji, sampai. Umrah, sampai. Tapi dia kata baca Quran tak sampai. Sebab dia pegang dalil, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najmi. Maka tak adalah bagi insan itu melainkan apa yang dia usahakan. Maka kata dia, baca Quran ni awak je lah dapat, dah mati tak dapat dah pahala. Siapakah ulama itu
yang kita hormati pandangan dia, Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i menghukumkan tidak sampai pahala orang baca Quran untuk arwah si mati. Tetapi jumhurul ulama menghukumkan sampai. So sampailah. Kita pegang pada jumhur dan kita hormat pandangan Al-Imam Syafi'i. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal pun pada peringkat awal bersetuju dengan Al-Imam Syafi'i, iaitu tidak sampai. Akhirnya Imam Ahmad beritahu, aku mengkaji dan terus mengkaji dan aku bersetuju sampai. So kita hormat pandangan imam mazhab kita Al-Imam Syafi'i yang menghukum tidak sampai bacaan Quran pada orang yang dah meninggal dunia, tetapi pandangan jumhur sampai. So kita hukum sampailah. Kita sedekah Fatihah sampai, kita baca Yasin Khamis malam Jumaat niat untuk arwah ayah sampai. Itu pandangan kita hormat Al-Imam Syafi'i. Baik. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, pertemuan dalam mimpi itu, perbualan kamu dengan dia, kita mimpi jumpa arwah mak, kita sembang, semuanya kata Imam Ibn Al-Qayyim adalah benar. Kotlah dia kata, tolonglah mak, tolonglah buat sesuatu lah, tolonglah ayah tak berapa selesa ni, kotlah contoh kata Imam Ibn Al-Qayyim. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah oleh Al-Imam As-Suyuti, pengarang dia, di bawah tajuk Roh Orang Hidup Bertemu Roh Orang Mati. Tuan tengok dalil dia bawa, cukup hebat. Cuma kata Al-Imam As-Suyuti, roh orang hidup dikembalikan semula oleh Allah, roh orang mati ditahan Allah. Tu aja beza dia. Roh orang hidup Allah pulang, kalau roh tu Allah tahan dengan kita kali kapan. Tu dia duduk. Ini cerita mimpi. Saya yakin tuan-tuan ada mimpi jumpa arwah ayah. Saya banyak kali jumpa arwah ayah, alhamdulillah keadaan yang baik. Jumpa arwah mak, alhamdulillah. Jumpa arwah mak dalam mimpi keadaan cantik molek, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat doa kita dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan, tidak ada kata Al-Imam As-Suyuti yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah mati, melainkan doa keampunan untuk mereka. Itu yang mereka tunggu. Doa kita minta ampun, ya Allah, ampunlah ibu aku, ampunlah ayah aku, peliharalah mereka di alam barzah seperti mana mereka pelihara aku waktu aku kecil. Kalau mereka dah mati, doa tu mereka tunggu, kata Imam As-Suyuti. Dan kata Al-Imam As-Suyuti, doa itu melayang seperti burung berwarna putih yang mereka tangkap di alam barzah. Doa tu sampai melayang macam burung, lalu mereka pegang dan mereka bergembira kerananya. Doa anaknya, doa ayahnya, doa istrinya, suaminya, ibunya. Allahu Akbar. Jangan putih, doa untuk orang yang sudah mati. Baik.